Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mohon pembantu saya Siti Akilah hadir sekejap. Siti Akilah. Kenapa? Oh, sekejap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin, amma ba'du. Sidang hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para netizen yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wa syukrillah, malam ini kita bertemu kuliah online dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bercadang pada malam ini untuk membicarakan berhubung dengan tajuk kemuliaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhubung dengan para sahabat ini, di sana terdapat banyak dalil-dalil daripada Al-Quranul Karim. Apalagi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan perihal sahabat ini. Di dalam Al-Quranul Karim banyak ayat-ayat yang membicarakan sahabat secara langsung. Dan banyak juga ayat-ayat yang membicarakan sahabat secara tidak langsung. Di antaranya ialah firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Maksudnya, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersamanya, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperolehi kebaikan. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat 88 Surat Taubah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut wallazina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman yang bersama dengannya, yakni yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama menyatakan orang-orang yang beriman secara khususnya di dalam ayat ini ialah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Ta'ala menerangkan akan di antara sifat yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu an, yaitulah jahidu. Ini yang pertama, berjihad. Sahabat itu adalah dari kalangan orang-orang yang berjihad. Dan mereka membuktikan
keberadaan mereka dalam setiap medan jihad yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jihad mereka memenuhi prasyarat yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bi amwalihim, yakni dengan harta benda mereka. Ini di antaranya apa yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika Sayyidina Abu Bakar memberikan sedekah untuk jihad fi sabilillah, ketika ditanya kepadanya, apa lagi baki yang tinggal kepadamu wahai Abu Bakar? Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an menjawab, taraktullaha wa rasuluh. Yang tinggal kepada saya hanyalah Allah dan Rasul sahaja. Ini bi amwalihim, sekadar contoh. Banyak lagi seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, yang berhabisan keuangannya membeli telaga-telaga milik Yahudi di Madinah bagi menyelamatkan umat Islam supaya mendapat sumber bekalan air di Madinah. Ramai lagi. Antara lagi Allah Ta'ala menyebutkan para sahabat ini apabila berjihad, wa anfusihim, mereka berjihad dengan jiwa dan harta benda mereka, dengan nyawa mereka. Mereka adalah di kalangan manusia, kata ulama, yang apabila berdoa, mereka melafazkan doa, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang pertama mati syahid dalam menegakkan agama-Mu. Inilah doa yang dilafazkan oleh para sahabat setiap orang di kalangan mereka. Mereka membuktikannya di dalam peperangan Uhud sekadar contoh. Peperangan yang hebat, sehingga 73 orang mati syahid. Sayyidina Hamzah radhiyallahu an telah koyak rabak dadanya dan dipotong jantungnya oleh Hindun binti Utbah. Apa yang terjadi kepada Hanzalah radhiyallahu an, yang hancur sekujur jasadnya, tidak tinggal kecuali ibu jari kakinya yang dikenali oleh adik perempuannya sendiri. Ini wa anfusihim. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan lagi sifat mereka. Mereka ini dari kalangan orang-orang yang mendapat kebaikan. Itu jaminan Allah Ta'ala. Para sahabat itu sentiasa bersama dengan kebaikan. Dan orang-orang yang bersama mereka akan mendapat kebaikan. Dan orang-orang yang mencintai mereka, mempertahankan mereka, juga akan mendapat kebaikan. Dan Allah Ta'ala menjamin, wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Bagaimana kalau kita mengambil contoh dalam ayat yang lain? Firman Allah Ta'ala, wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Maksudnya, dan orang-orang yang beriman, yang berhijrah. Yang beriman adalah para sahabat radhiyallahu anhu. Yang berhijrah adalah para sahabat daripada Mekah, yang dikenali sebagai golongan-golongan muhajirin. Wajahadu fi sabilillah, yang berjihad pada jalan Allah.
itu juga adalah di antara para sahabat. Mereka memeterikan jihad, hidup mati mereka bersama dakwah, bersama Islam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perjanjian Aqabah. Ini Baiatul Aqabah yang pertama dan kedua. Kemudian mereka menunaikan akan janji mereka. Kemudian Allah Ta'ala menyebut dan orang-orang yang menolong golongan-golongan yang berhijrah. Di mana orang yang menolong golongan hijrah ialah orang-orang Ansar, terdiri dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa arda, yang mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menyebut di dalam di dalam ayat itu maaf saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah menyebut di dalam ayat itu, ulaika humul mu'minuna haqqan. Bagi mereka itu keimanan yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh mempertikaikan iman para sahabat. Allah Ta'ala yang mengakui keimanan mereka. Kemudian Allah menyebut, lahum maghfirah. Para sahabat ini juga adalah orang-orang yang diampunkan oleh Allah. Wa rizqun karim. Dan mereka dikurniakan rezeki yang baik. Apabila Abu Bakar naik menjadi khalifah, dia mendapat rezeki membetulkan keimanan orang-orang Islam, memerangi golongan-golongan murtad. Wafat Abu Bakar, naik Sayyidina Umar. 10 tahun memerintah. Bagaimana rezeki Allah kurniakan, menumbangkan Parsi dan Rom, sehingga melimpah ruah harta di dalam negara dan wilayah Islam pada masa itu. Banyak lagi rezeki yang mereka dapat. Di akhirat, mereka mendapat syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabiah, para sahabat, para hadirin yang dirahmati Allah. Itu sekadar 2 ayat saya paparkan bagi menunjukkan kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan di sana ada banyak lagi akan ayat-ayat Al-Quran yang memaparkan perkara tersebut. Baiklah, saya ingin mengambil pula beberapa hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya hanya membacakan terjemahan hadis sahaja. Ya, kerana memikirkan penjimatan masa. Di sana ada hadis sahih. Riwayat Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala yang maha mulia telah memilihku dan memilih untukku sahabat-sahabatku. Kemudian Allah menjadikan dari mereka, yakni para sahabat untukku, para pendukung, penolong, dan orang-orang yang terikat tali pernikahan denganku. Sesiapa yang mencaci mereka, maka atasnya laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Dan pada hari kiamat, seluruh amal wajibnya dan amal sunatnya juga tidak akan diterima daripadanya. Ini merupakan pernyataan dan amaran yang keras daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa haram, kata ulama, tidak boleh kita menghina para sahabat,
radhiyallahu anhum. Al-Ustaz Dr. Fathiyakan di dalam kitabnya Jundullah As-Saqafat menyatakan bahawa menjadi kafir orang-orang yang menghina para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Di dalam hadis ini terang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperakukan para sahabat selain mereka itu sahabat, mereka adalah penolong, mereka adalah pendukung kepada dakwah dan jihad yang dikumandangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah min ahlul bait. Sebahagian mereka adalah dari kalangan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an adalah sahabat dan pak mentua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, Hafsah radhiyallahu anha anaknya, berkahwin, Ummul Mukminin berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjadi menantu Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar seperti Abu Bakar juga menjadi bapa mentua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan radhiyallahu an berkahwin dengan dua orang anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitulah Ruqayyah dan Ummi Kalthum radhiyallahu anhunna. Dia di mana kedua-duanya menjadi isteri kepada Sayyidina Utsman, meletakkan Utsman menjadi menantu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pak mentuanya. Ini sekadar contoh bagaimana ramai dan banyak lagi yang bertalian persaudaraan bapa saudara. Dia seperti Ja'far bin Abi Talib, Sayyidina Hamzah dan ramai lagi. Oleh kerana itu, kalau kita menghina mereka, samalah kita menghina nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama menyebutkan menghina mereka samalah seperti menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya diambil riwayatnya daripada Bukhari, di mana dia menyebutkan akan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kami harapkan kecuali kehidupan akhirat. Maka muliakanlah kaum muhajirin dan ansar. Ini adalah doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut riwayatnya di hari-hari awal sampai di Madinatul Munawwarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid, dan Rasulullah sendiri turun tangan bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum mengangkat tanah liat, ya, batu-batu disusun untuk didirikan masjid. Menurut di dalam kitab-kitab sirah, di saat itulah mereka mengumandangkan nasyid, dan Nabi mencelah dengan menyebutkan doa ini supaya diberi rahmat, kebaikan, kehidupan dunia akhirat kepada orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, dan mereka diberikan keampunan oleh Allah melalui syafaat doa, dipohonkan keampunan ke atasnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apabila kita menyebut para sahabat, mereka mulia. Mereka ada makamnya masing-masing. Sudah tentu antara Abu Bakar dan Umar berbeza. Umar dengan yang lain juga ada makam yang lain. Tetapi selama sahabat, mereka mulia. Terjadi suatu peristiwa. Saya ringkaskan pertengkaran yang terjadi di antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid ibn al-Walid. Di mana bila mereka bertengkar, tiba-tiba Khalid telah meninggikan suara, menengking Abdurrahman bin Auf. Ya, kerana Khalid ni dia panglima tentera, manakala Abdurrahman ni businessman. Jadi dari segi watak dia tu beza. Tapi keras. Ucapan Khalid, bentakannya itu keras. Lalu sampai kepada Nabi SAW. Lalu Rasulullah menemui Khalid ibn al-Walid. Dan Rasulullah menyatakan kepadanya, jangan kamu memaki dan mencaci sahabatku, Nabi kata. Ulama-ulama membahaskan Khalid ibn al-Walid seorang sahabat. Abdurrahman bin Auf juga seorang sahabat. Lalu mengapa Nabi SAW menyebut, jangan kamu memarahi dan mencaci sahabatku, padahal dua-dua sahabat? Ini menunjukkan, kata ulama, maqam Abdurrahman bin Auf lebih tinggi daripada Khalid ibn al-Walid. Ini menurut satu qaul ulama. Jadi mereka berbeza, tidak sama antara satu sama lain. Tapi secara umum semua mereka mulia. Dalam peristiwa peperangan Hunain, apabila Nabi SAW membahagi-bahagikan harta ghanimah kepada Bani Hawazin, sahabat-sahabat Ansar Madinah tak puas hati. Ringkas cerita akhirnya, Nabi SAW menegur mereka. Dan Nabi menyebutkan, demi Allah, sesungguhnya mereka itu, yakni kabilah Bani Hawazin itu, pulang ke kampung halaman mereka dengan membawa harta-harta rampasan perang. Sedangkan kamu pulang ke Madinah dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada lagi harta yang lebih mulia selain daripada diriku? Ucapan yang menyebabkan sahabat Ansar menangis, tersungkur sujud, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahawa semua sahabat itu mulia kerana bersama mereka adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya lah Nabi memohonkan keampunan bagi sahabat. Ini kemuliaan mereka. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin bila ada sahabat di tengah-tengah umat Islam setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang aja, Rasulullah dah wafat, kemudian adalah kelompok umat Islam, dalam tu ada seorang dia sahabat, maka bagi mereka kebaikan yang ramai tadi itu mendapat kebaikan, keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala secara merata. Dan ini merupakan jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dengarkan hadis. Sanadnya hasan. Riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian wahai umat Islam,
masih sentiasa dalam kebaikan dan keamanan. Selama mana ada di antara kalian orang yang pernah melihat seorang sahaja dari kalangan sahabatku. Ini yang pertama Nabi sebut. Rasulullah dah wafat. Kemudian ada sahabat dan dia disebutkan bahawasanya sahabat pun dah tak ada dah, umpamanya. Tapi dalam ramai itu ada seorang kebetulan dia pernah berjumpa dan melihat sahabat. Dia aja. Tapi dia ada di tengah orang ramai. Maka Nabi kata semua tu akan mendapat kebaikan, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebut lagi, bersabda lagi, demi Allah, kalian juga masih dalam keselamatan dan keamanan selama mana ada di antara kalian orang yang pernah melihatku dari para sahabatku. Ya, kalau ada sahabat yang pernah tengok Nabi, tapi Nabi dah wafat. Ada orang pernah terjumpa sahabat yang pernah tengok Nabi ini. Maka orang tu mendapat juga keberkatan. Kerana sahabat ini pernah melihat akan Nabi SAW. Kemudian Nabi menyebut lagi, demi Allah, kalian masih tetap dalam keamanan dan keselamatan selama mana masih ada di antara kalian orang yang pernah melihat, orang yang pernah menjadi sahabatku. Jadi Rasulullah dah wafat, tinggal sahabat. Sahabat ni ada seorang yang lain. Ni bila sahabat ni dah wafat semua, ada seorang tu dia pernah tengok sahabat. Maka orang ni dia panggil tabi'in. Siapa dia tabi'in? Iaitulah generasi yang dididik oleh sahabat Nabi SAW. Itu dia panggil tabi'in. Jadi sahabat dah tak ada. Tapi dalam ramai kamu, ada seorang. Yang seorang ni dia pernah tengok, dia pernah jumpa sahabat. Dia ada dengan kamu. Maka kamu juga mendapat kebaikan, dia rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyebut lagi sabdanya, dan kalian akan terus mendapatkan kebaikan dan keamanan kalau di tengah-tengah kalian ada orang yang pernah melihat, orang yang pernah melihat sahabat-sahabatku radhiyallahu anhum ajma'in wa arda, yaitulah generasi tabi'in. Dia begini. Baik, kita kata Rasulullah, dikeliling Rasulullah sahabat. Rasulullah wafat. Wafat Rasulullah. Kemudian sahabat pun terus hidup. Sampailah satu masa, sahabat pun wafat. Meninggal semua. Maka tinggal generasi di belakang sahabat tu, itu dia panggil generasi tabi'in yang kita sebut tadi. Kalau dalam kalangan kamu, Nabi kata, ada seorang aja yang pernah tengok sahabat aku, tabi'in ni tadi, seorang ni, dia ada dengan kamu. Kamu selamat insya-Allah. Satu. Kemudian Nabi kata, yang tadi, yang tabi'in ni katalah dah meninggal dunia. Si A tadi, yang melihat sahabat dah meninggal dunia. Si A ni telah mendidik satu generasi sesudahnya. Lahirlah B, contoh. Itu dia panggil generasi tabi'in. Jadi sahabat
Sahabat didik, lahir tabi'in. Tabi'in mendidik, lahir tabi'in. Kalau ada sahabat, kita berkat. Sahabat tak ada. Tapi ada seorang yang pernah tengok sahabat. Seorang ni ada dengan kita. Kita akan mendapat berkat keselamatan. Yang seorang ni pula pernah ditemui oleh seorang yang lain. Maka yang tabi'in ini dah meninggal dah. Tapi dalam kalangan kita, ada seorang yang pernah berjumpa dan melihat seorang yang pernah melihat sahabat. Ada pun yang ni dia tak nak jumpa sahabat. Tapi dia pernah jumpa dan melihat seorang lain yang pernah melihat sahabat. Kenen lah. Dia yang melihat bertemu sahabat yang pernah bertemu sahabat ni. Dia sendiri tak nak tengok sahabat. Tapi dia jumpa orang yang pernah jumpa sahabat. Dia tu ada dengan kita. Kamu juga akan selamat, Nabi kata. Artinya berdasarkan hadis ni, ada 3 generasi yang disebut oleh Nabi SAW diberi jaminan keselamatan. Pertama, kalau sahabat ada dengan generasi itu, selamat insya-Allah. Yang kedua, sahabat dah meninggal. Ada generasi yang sahabat didik. Namanya tabi'in. Ada dia dalam kalangan umat. Selamat umat tu. Itu macam Imam Hasan Basri apa semua tu. Yang ketiga, tabi'in dah tak ada dah. Yang tinggal tabi'in. Yakni yang dididik oleh tabi'in tadi. Tabi'in aja ada. Generasi lapis ketiga. Dia tu ada dengan kita. Pun kita akan selamat, Nabi kata. Artinya hadis ini memberi jaminan keselamatan bagi 3 generasi. Ya. Baik. Seterusnya, di sana ada hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan umat Islam akan menang di medan perang. Ya, selama ada sahabat bersama-sama dengannya. Bismillah. Sebab itu kalau kita mengkaji sirah dalam bentuk ghazwah, ya, yakni peperangan-peperangan, kita akan dapati mana pernah para sahabat kalah. Adapun yang terjadi di Uhud, itu Allah laksanakan bagi melakukan tarbiyah. Pun mereka tidak kalah. Kerana sesudah balik daripada Uhud, sehari je berehat. Pagi itu Nabi keluar arahan lepas subuh, hambat musuh yang dalam perjalanan pulang ke Mekah. Dan memang mereka bertembung dengan musuh di Hamraul Asad. Lalu mereka kejar dan musuh lari. Sampai border sempadan Mekah, musuh dah masuk Mekah. Nabi kata cukup, patah balik. Mereka tersebarlah berita, orang-orang kafir lari, sahabat kejar. Jadi Uhud tak kalah sebenarnya, menang. Adapun itu awalan. Akhirnya menang. Mana pernah sahabat kalah? Itu keberkatan. Tengok zaman Abu Bakar. Jumlah orang-orang murtad ramai. Sampai jumlahnya 30,000. Jumlah tentera Islam yang Abu Bakar dapat kumpul tak ramai mana. Tapi Allah izinkan menang kerana sahabat tu. Walaupun teruklah ramai mati beribu apa semua. Dibunuh oleh Musailamatul Kazzab. Kemudian rakan dia Tulaihatul Asdi. Kemudian di Yaman, ada juga ketua orang murtad. Dia dari kalangan seorang muslimat, orang perempuan. Namanya An-Najah. Dia ketua orang murtad di Yaman. Dihantar tentera oleh Abu Bakar. Diperangi. Kemudian mereka bergabung dan terjadi pertempuran Al-Yawmamah. Itu yang ramai sahabat meninggal. Kerana kubu ni kuat. Sahabat banyak syahid. Tapi akhirnya menang. Musailamatul Kazzab, Musailamah pendusta dibunuh. Mana pernah sahabat kalah? Zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu an sementara. Perang apa yang Saidina Umar hantar tentera kalah? Tak ada. Bergerak lepas satu-satu, lepas satu-satu. Sampailah ke wilayah Parsi. Kalau di Parsi itu menawan, Istana Putih. Di Nahrawan.
Mengalahkan puluhan ribu tentera-tentera Parsi. Ya, di zaman Umar apa semua. Sehingga tumbang Parsi dan Rom. Jadi tak pernah kalah. Itu jaminan Nabi. Kalau berlaku perang, sahabat ada dengan kamu. Kamu tidak akan dapat dikalahkan. Ini jaminan. Dia daripada Nabi SAW. Dan Nabi juga beri jaminan bahawa umat ni tidak akan kalah, Nabi kata. Kalau dalam pasukan perang itu, ada generasi tabi'in atau generasi tabi'in. Itu zaman pemerintahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Dia Imam Malik ada, ini tabi'in. Tabi'in generasi ini. Tentera Islam bergerak berperang, Imam Malik berdoa, Imam Malik berkempen untuk berjihad, kumpul tentera bergabung. Sehingga pada zaman Bani Umayyah, dihantar sudah duta negara Islam ke Austria, ya, di Hungary. Sudah dihantar ke sana. Duta dah ada dah masa tu. Bayangkan, perang tak pernah kalah. Karena adanya tabi'in. Ini jaminan Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadis sahih. Nabi SAW bersabda, akan datang satu masa setelah aku wafat, kamu akan pergi berjihad. Lalu di kalangan para tentera bertanya, apakah ada dalam pasukan ini sahabat Nabi SAW? Tiba-tiba mereka menemui satu orang saja. Maka Allah bagikan kemenangan kerana seorang sahabat itu. Nabi sebut hadis sahih. Dia sampai masa perang, tiba-tiba dalam pasukan tentera ada seorang aja. Kerana seorang sahabat ni semua pasukan tentera tu akan menang. Nabi bersabda lagi, kemudian nanti datang suatu masa, semua para sahabatku telah meninggal dunia. Lalu sekelompok dari kamu pergi berjihad. Lalu ada yang berkata, apakah dalam pasukan kita ini ada seorang yang menjadi sahabat kepada sahabat Nabi SAW, yakni golongan tabi'in tadi. Ada ke tak dalam ramai kita ni seorang tabi'in? Tiba-tiba mereka bertemu. Ada seorang sahaja. Maka Allah akan menurunkan kemenangan kepada pasukan tersebut. Ini kehebatannya. Yang mereka tidak boleh dikalahkan. Seterusnya Nabi bersabda lagi, akan datang pula nanti generasi selepas itu. Mereka berkata, ada ke tidak dalam pasukan kita ini orang yang menjadi sahabat kepada orang yang pernah menjadi sahabat kepada sahabatku, yakni tabi'in tadi. Ada sahabat, kena ada seorang jadi sahabat kepada sahabat tadi. Adalah seorang lain bersahabat dengan sahabat yang bersahabat dengan para sahabat tadi. Bila tanya ada tak dalam pasukan ni? Mereka temukan seorang sahaja. Lalu Allah menurunkan kemenangan kepada pasukan itu. Ini merupakan hadis yang sahih. Riwayat Bukhari. Begitulah hebatnya keberkatan para sahabat radhiyallahu anhum. Dia angkat Rasulullah sehingga 3 generasi. Sebab itulah dalam kita berjihad, kita berperang, berjuang, kita tidak boleh meninggalkan para ulama. Karena ulama-ulama lah manusia yang paling mencintai sahabat. Ulama-ulama lah manusia yang paling mengenali para sahabat. Jadi kita berharap walaupun
para sahabat tu dah tak ada dah. Generasi dia dah habis. Tapi kerana ada ulama yang mencintai para sahabat tadi, kita harapnya kita diberi petunjuk dan kemenangan oleh Allah dalam perjuangan kita. Ya. Baik. Hadirin sekalian, kalau kita semak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati bahawasanya para sahabat radhiyallahu anhum diangkat oleh Nabi menjadi kesaksian dalam kepelbagaian perkara. Yakni bila sahabat berkata begitu begini dan benda tu betul, Nabi ya kan, Nabi akan ikut. Begitu. Selama tidak ada wahyu yang diturunkan. Banyak dalam hal-hal yang seperti ini. Sahabat kata yang ni baik ya Rasulullah, Nabi akan ikut. Sahabat tu, ucapan tu menjadi kesaksian yang diperakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa peperangan Badar. Ya, kita tahu di peringkat awal Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya berkhemah di satu kawasan. Ya, kemudian telaga air ada di depan. Lalu seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ni arahan berkhemah di sini ni, di lembah Badar di sini ni, adakah wahyu atau pandangan Rasulullah sendiri?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ini pandangan saya." Lalu sahabat kata, "Kalau begitu ya Rasulullah, saya mencadangkan supaya kita anjak ke depan, kita ambil kawasan telaga. Air itu kita kuasai supaya musuh tak boleh dapat apa-apa daripada air di lembah ni." Nabi bersetuju. Itu Nabi menaikkan kesaksian benarnya para sahabat dan Nabi ikut. Dah hadis ini kata ulama menunjukkan Nabi beristihad. Ya, bila Nabi kata sini, ini bukan wahyu, itu menunjukkan Nabi pun beristihad menurut setengah di kalangan ulama. Baiklah. Riwayat daripada Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa di kalangan kamu yang menyebutkan kebaikan sahabatku, maka aku jamin ia mendapat syurga. Dan siapa yang kalian sebut keburukan baginya, maka ia masuk neraka. Kalian semua, wahai para sahabatku, adalah saksi-saksi Allah di muka bumi." Sebab itu jangan, saya pesan selalu, jangan, demi Allah, jangan menghina para sahabat. Tak tahu, belajar. Jangan nak celupa mulut. Dia kerana para sahabat ni saksi-saksi Allah bagi Rasulullah di atas muka bumi. Mereka lah yang awal melihat turunnya Jibril. Berupa manusia, pemuda cantik, sehingga membacakan wahyu bagian-bagian. Mereka tengok. Jadi tak boleh. Ya, itu adalah saksi Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, generasi emas umatku adalah generasi yang bersamaku. Kemudian datang generasi tabi'in dan tabi'in. Setelah itu akan datang dari kaum muslimin yang memberi kesaksian pada hal yang tidak diminta darinya, berkhianat dan tidak punya amanah, bernazar namun tidak memenuhinya, dan kegemukan kelihatan pada mereka kerana mereka menjauhi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Ya, hadis ni Nabi menyebut akan ada umat yang tidak akan amanah dengan sahabat. Itulah maka berlakunya mereka mengkritik, mencaci, menghina para sahabat. Hadis riwayat daripada Ibnu Majah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jagalah kemuliaanku dan ajaranku
dengan menjaga kemuliaan dan ajaran para sahabatku. Juga orang-orang yang datang setelah mereka, yakni tabi'in, dan orang yang datang selepas mereka, yakni selepas sahabat, iaitulah tabi'in. Jadi Nabi pesan 3 generasi ini. Sahabat, tabi'in. Tolong Nabi kata, jaga dan pelihara mereka. Kerana kamu menjaga dan memelihara mereka itu seperti kamu menjaga dan memelihara ajaran aku. Ya, kerana para sahabat, dia tidak akan ambil kecuali daripada apa yang dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Makanya dia tabi'in. Ya, umpamanya saya ambil contoh Imam Malik. Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ini imam mazhab yang kedua selepas Abu Hanifah. Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, lepas Imam Malik, Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris. Sesudah itu, anak murid Imam Syafi'i yang paling jenius. Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi 4 mazhab. Imam Malik, dia guna 5 kata ulama. Quran, dalam dia membahas dalil. Quran, hadis, ijma', qiyas, ashabus sahabah. Ya, atau setengah menyebut kalamus sahabah. Dia mengambil kalam atau fi'al daripada sahabat. Bahkan ada catatan menyebut, kalau Imam Malik lihat anak sahabat aja pun dia ambil jadi dalih. Umpamanya dia membahas suatu perkara. Dia menulis, dia buat kitab. Nak cari dalih tak jumpa-jumpa. Tiba-tiba Imam Malik terlihat anak kepada seorang sahabat melakukan perkara itu, umpamanya. Maka langsung nanti Imam Malik menulis dalam kitabnya berfatwa bahawa buat perkara ni diharuskan. Boleh, kerana aku melihat seorang anak sahabat, anak kepada fulan bin fulan melakukan demikian. Dia catat. Jadi diambil al-aqwalus sahabah. Yakni pandangan pendapat dia diambil juga daripada sahabat, bahkan anak-anak sahabat. Ini mereka memelihara para sahabat. Siapa? Tabi'in. Makanya Nabi kata pelihara sahabat, dan kita kena pelihara juga tabi'in dan tabi'in. Kerana mereka ni semua ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mesti kita menghormati mereka. Hadirin sekalian, saya meringkaskan dan mengakhiri dengan menyebut, menurut para ulama, jumlah para sahabat radhiyallahu anhum 120,000 orang. Ini lebih kurang. 10,000 orang dikebumikan di Madinah, di Mekah dan Madinatul Munawwarah. Lebih kurang 10,000 orang. Yang lain bertaburan keluar. Dia ditemui perkuburan mereka di merata tempat di seluruh dunia. Ada di Mesir, ada di Turki, ada di Parsi, ada di India, ada banyak tempat, di China, macam-macam lah. Ini menunjukkan bahawasanya para sahabat radhiyallahu anhum kebanyakannya mati atau meninggal dunia syahid di luar daripada Mekah dan Madinah. Dia dan mereka berjihad menyebarkan dakwah. Dan setiap orang di kalangan mereka senantiasa berusaha dan memilih untuk mati pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kena faham betul-betul. Generasi sahabat adalah generasi yang sentiasa memilih untuk mati pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Manakala generasi kita pada hari ini adalah generasi yang selalu menyebut nak mati di Mekah, tapi tidak mati pada jalan Allah. Ini para sahabat tu walaupun lahir di Mekah, mereka tidak mati pada jalan Allah, bukan mati di Mekah. Itu para sahabat.
Adapun fardu takdirnya dia berjuang, dia syahid, mati, diseksa apa di Mekah, itu yang itulah. Tapi umumnya kebanyakan makamnya di luar. Dia di Mesir apa semua banyak makam. Di Turki ada. Kan? Tempat di mana mereka membebaskan. Berjuang. Untuk membebaskan Konstantinopel. Tapi tak berjaya lagi zaman sahabat. Hanya di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Baru ditumbangkan kerajaan Konstantinopel. Jadi ingat, memang mati di Mekah itu mulia. Tapi kena ingat, kita nak mati di jalan Allah. Ya, matilah di mana pun. Asal mati di jalan Allah. Dan itulah para sahabat. Radiyallahu anhum ajma'in wa arda. Sidang hadirin para netizen. Mereka-mereka yang mengikuti kuliah online ini. Pertama, saya merakamkan ribuan terima kasih kepada para sahabat yang telah sudi memberi peluang untuk kuliah online ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat dan keberkatan. Seterusnya, mudah-mudahan juga kita menjadi dari kalangan orang-orang yang mencintai sungguh-sungguh para sahabat, mengasihi mereka, dan berdoa supaya dapat bersama mereka di syurga insya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, Sayyidul ayyam yaumul Jum'ah. Penghulu bagi segala hari adalah hari Jumaat. Dia, dan kalau kita ikut takwim hijrah, azan maghrib tadi kiranya dah masuk hari Jumaat. Kalau kalender Masihi, subuh besok. Tak apalah, tapi maknanya Jumaat tu dah ada. Maka apa yang terbaik pada hari Jumaat, tidak ada lain selain membaca Quran, membaca suratul Kahfi, Yasin. Di antara yang terbaik dan terpenting juga ialah membanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita membanyakkan selawat ini. Mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya merakamkan ribuan terima kasih kepada semua, khususnya pihak surau yang telah sudi untuk mengadakan kuliah ini. Mudah-mudahan bertemu di hari yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.